Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ada suatu isu yang panas terutama di Sabah begitu lama, yang terkait dengan siasatan kemalangan udara pesawat Sabah Air model JAF N22B Nomad pada 6 Jun 1976 yang mengakibatkan kehilangan nyawa pemimpin-pemimpin utama Sabah. Dan isu ini seperti mana kita tahu telah menimbulkan banyak persoalan dan keresahan kerana setelah 47 tahun tuntutan daripada rakyat Sabah ialah untuk mengetahui apa hasil daripada pasukan penyiasat kemalangan tersebut. Selama ini kerajaan tidak memutuskan untuk menghebahkan, menzahirkan atau diturun taraf, declassify di bawah Seksyen 2C Akta Rahsia Rasmi 1972, Akta 88. Pada hari ini Jemaah Menteri mengambil kira pandangan yang dikemukakan oleh rakyat Sabah selama bertahun-tahun dan juga tuntutan yang dibuat oleh keluarga waris yang menginginkan maklumat terperinci, dan ianya selari atau tuntas dengan dasar keterbukaan dan transparansi yang diamalkan oleh kerajaan perpaduan. Oleh demikian, kita memutuskan bahawa laporan itu, laporan akhir siasatan kemalangan udara pesawat Sabah Air 6 Jun 1976 akan diturun taraf menjadi declassify. Ya, semua maklumat itu akan kemudian diperkenalkan, dihebahkan melalui kenyataan rasmi kerajaan dan juga Kementerian Pengangkutan. Yang kedua ini, ini kali pertama saya bagi ruang. Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, kita ingin merujuk kepada soal tanah Rizab Melayu di negeri Kedah yang menjadi polemik akhir-akhir ini. Dan sebagaimana yang telah saya maklumkan semalam, saya telah menghantar surat bertarikh 4 April kepada speaker bagi menjawab usul yang ingin membawa saya ke jawatankuasa hak dan kebebasan, yang mana secara jelas saya mengatakan bahawa jawapan saya ini berdasarkan jawapan yang disediakan oleh Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian, yang mana mereka mengumpul data-data tanah Rizab Melayu setiap tahun daripada pentadbir tanah negeri-negeri. Ya, dan saya telah menunjukkan surat terakhir yang dihantar daripada negeri Kedah bertarikh 30 November 2022, yang mana jumlah tanah Rizab Melayu yang disebut ialah sama dengan jawapan saya di Parlimen. Ya, jadi dakwaan di peringkat negeri Kedah ialah ada penambahan selepas itu pada tahun 2023. Jadi data itu tidak sampai ya kepada peringkat kerajaan persekutuan. Dan yang saya ingin tegaskan ialah sebenarnya dari awal ada naratif yang mereka cuba mainkan. Sebab kalau kita tengok soalan pertanyaan Parlimen itu, daripada awal ditulis dalam braket tanah Rizab Melayu yang dalam braket yang semakin berkurangan. So mereka nak mainkan sentimen tanah Rizab Melayu berkurangan tersebut. Dan bila saya menjawab secara keseluruhan tanah Rizab Melayu telah meningkat, ya, Yang Berhormat Maran ketika itu bangun dan dia membangkitkan soal hak Melayu terancam dan sebagainya. Jadi dia ada skrip.
Ya, jadi bila skrip tu tak boleh fit dalam naratif yang mereka nak mainkan, jawapan yang kita berikan itu, maka mereka terperangkap sendiri sebab negeri yang paling ketara yang hilang tanah rizab Melayu dalam tempoh 2021-2022 ialah negeri Kedah. Jadi sebab itu mereka cuba bagi saya mengalihkan perhatian daripada perkara tersebut. Oh, ini macam pasukan guaman. Baik, yang penting diputuskan oleh Jemaah Menteri ialah tindakan susulan daripada keputusan syarikat-syarikat besar, syarikat agregasi Cina yang bersetuju untuk melabur. Jadi saya akan pengusikan satu mesyuarat khas untuk pastikan susulan itu segera dan lebih berkesan. Dan bila dia melibatkan kerajaan negeri, saya rasa perlu, jika keadaan itu mendesak, untuk saya sendiri bersama rakan-rakan menteri turun untuk bincang dengan kerajaan-kerajaan negeri yang berkaitan, terutama kerajaan negeri yang menerima sumbangan pelaburan yang besar daripada negara China. Berita baik juga iaitu salah satu projek awal itu akan dimulakan dalam masa yang singkat, yang saya jangka selewat-lewatnya bulan Mei, dan ini akan memberikan suatu impetus kepada pelaburan selain daripada perjanjian persefahaman MOU, itu mana pelaksanaan itu akan dapat disegerakan. Jadi sebab itu saya juga merayu supaya kerajaan negeri yang berkaitan dan malih-malih perbandaran harus memastikan proses itu dipercepatkan supaya jangan jadi masalah kepada syarikat-syarikat. Peraturan harus ditentukan, dipatuhi sepenuhnya, dan semua kajian-kajian daripada jabatan harus selesai, tetapi janganlah mengambil masa yang terlalu panjang kerana dalam keadaan sekarang kita perlu memacu pelaburan yang lebih rancak. Baik. Terima kasih. Yes, I mean the two major companies, Geely and also Rongshan, plans to visit Malaysia to follow up. I mean, I'm talking about the top leadership, latest by May, to make sure that the project does take off earlier than scheduled. Kalau spesifik Geely ini Pahang dan Perak, Tanjung Malim. Kalau Rongshan ini Johor dan Pengerang dan Terengganu. Okey. Baik. Yang Sabah report tu, when are you planning to release classify the documents? Sebaiknya seminggu boleh dihebahkan lah sepenuhnya ya. Tapi dalam 1-2 hari ini boleh jadi kenyataan awal, boleh dikeluarkan. But I thought that ABC is actually appealing against the government's decision, right, to make it public. Is that how can it be done earlier? No, yeah, the AGC gives its view because matter of precedent, matter of legal complication, which is right. Their duty is to advise members of cabinet to be fully aware of the implications. But after looking at those concerns, we feel that we owe it to the people, I mean generally the rakyat, but more so people of Sabah and the families concerned, and to release. And I don't believe that findings such as this, which affect of concern to the families and the state and the general public, should be kept as an official secrets act. And it will be done next week. I mean, next week will be the full publications, the ministry, but I think in the next few days we can release. All right? Terima kasih banyak. Oh, ini Sabah.